One Cadbury, please. Life is so difficult now. Wait. Go change. Happy birthday, Mom. Thank you. There's goodness in everyone. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Hello, Assalamualaikum. Saya Nur Syuria Fatimah Kazmi dari Keladi P1A menyerahkan pengenalan Cadbury. Cadbury juga digemari oleh lapisan masyarakat, terutamanya golongan wanita, golongan budak-budak. Sebab kenapa dengan Cadbury tu kemanisan dia membuat tertarik dengan masyarakat. Pertama, Cadbury juga didapati dipasarkan di dalam supermarket, kedai runcit dan pelbagai. Kerana dia nak memasarkan dia produk Cadbury tu lebih maju dan terkenal. Cadbury juga mengandungi pelbagai bahan yang terdapat dalam produk Cadbury. Yang utama yang kita dapat tahu, produk Cadbury mengandungi serbuk koko, tenusu dan ramuan yang lain. Mana kita tahu, Cadbury juga berperisa. Pelbagai perisa yang diletakkan dalam ramuan itu ialah fruit, nut dan Oreo. Keempat, Cadbury juga melancarkan produk Cadbury iaitu Oreo Cream, yang kita dapat tahu untuk melariskan produk itu lebih terkenal dan diminati oleh pelanggan mengikut cita rasa pelanggan. Kalau nak tahu, Oreo Cream ini memang sedap. Dia bercampur dengan Oreo dengan coklat. Yang kedua, Cadbury juga berbagai mempunyai perisa. Yang dapat tahu, dia jual di mana-mana supermarket ataupun kedai runcit yang berperisa macam perisa lah. Iaitu Oreo, madu, fruit and nut, susu, krim dan nut and butter. Yang kedua juga mempunyai kebaikan bila memakan coklat Cadbury. Yang kita dapat tahu, Cadbury ni kalau kita makan coklat, kesihatan jantung kita akan sihat. Apabila kita sedih, dia akan menjadi gembira. Menampakkan glukosa badan-badan kita dengan aktiviti lasak. Contohnya kalau kita nak sebelum makan aktiviti lasak, kita akan makan coklat Cadbury bagi menyihatkan tubuh badan kita. Bila nak tahu Cadbury ni kat mana kilangnya, kita akan pergi ke Shah Alam. Kalau pergi ke Shah Alam, banyak pembuatan coklat Cadbury. Cara memproseskan dia, cara buat ramuan, cara buat bahan, cara pembuatan dia. Kemudian, produk Cadbury melancarkan iklan di media sosial. Kalau anda sudah maklum, di televisyen kebanyakan setiap tahun, Cadbury melancarkan iklan yang menggunakan ibu dan anak bila membuat iklan Cadbury. Selain itu,
dengan produk iklan juga, Cadbury akan memperlainkan produk dia lebih maju. Sekian, terima kasih. Seconds later. Akan menceritakan tentang latar belakang syarikat Chocolate Cadbury. Okey, Chocolate Cadbury telah menjadi sebahagian daripada warisan Birmingham, iaitu pada tahun 1824. John Cadbury, iaitu pengasas Cadbury ini, membuka kedai pertamanya di 93 Bull Street di Birmingham, pusat bandar. Iaitu beliau juga telah menjual teh, kopi, koko dan juga coklat. Dan selain daripada itu, yang kedua, minuman coklat juga dilihat sebagai alternatif yang lebih sihat berbanding alkohol, iaitu yang dianggap sebagai pengaruh negatif terhadap kesihatan manusia, iaitu dalam masyarakat mereka. Iaitu bagi masyarakat diorang tidak dibenarkan untuk meminum alkohol kerana diorang menganggap alkohol tu dia macam tidak sihat berbanding minuman coklat, dan juga mereka tidak mempunyai lesen untuk menjual alkohol. Yang ketiga, beliau meminta saudaranya iaitu Benjamin untuk membantunya dalam menguruskan berkenaan dengan syarikat Chocolate Cadbury. Dan Cadbury terus menunjukkan prestasi yang luar biasa, iaitu mereka berpindah ke kilang yang lebih besar, Bridge Street. Yang keempat ialah Cadbury pertama kali menghasilkan susu, iaitu produk yang paling popular sepanjang tahun, iaitu contoh Bournville Cocoa, Bournville Chocolate dan Bagi Susu dan juga Flake. Mereka memerlukan sebuah tapak yang besar dengan adanya akses kereta api dan terusan yang baik untuk membuat proses mengeksport, mengimport dan import keluar ataupun ke dalam negara. Kemudian saudaranya iaitu Benjamin menemui sebuah tapak 14/1/2, iaitu 14 per square di kampung desa yang terkenal. Mereka membeli tanah dan menamakannya sebagai Bournville, yang tapak awalnya hanyalah pokok pir. Tapi masa tu diorang bina syarikat tu, bina bangunan tu, masa tu ada lagi pokok pir dekat situ. Lepas tu dibina syarikat tu dekat tengah-tengah bandar yang semuanya dikelilingi kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faikal Firdaus, dengan DP1A. Hari ini saya akan membentangkan tajuk saya, iaitu berkenaan dengan isu coklat Cadbury lah. Okey, seperti yang kita tahu, coklat Cadbury merupakan coklat yang digemari oleh semua lapisan masyarakat. Tapi apakah daya terdapat isu halal dan haram berkenaan dengan coklat Cadbury? Hukum produk Cadbury disahkan halal kerana produk ini telah diproses dengan menggunakan bahan-bahan suci dan halal, tetapi telah berlaku kontaminasi DNA babi. Ketua Kebangsaan memutuskan bahawa ia adalah dikategorikan sebagai penuh al-balwa, iaitu keadaan musibah atau kesukaran yang berleluasa dan sukar dielakkan. Contohnya, kita untuk mudah faham adalah orang yang mengecat, dia sedaya upaya untuk menghilangkan cat tersebut. Lepas tu dia solat, selepas dia solat maka dia perasan bahawa cat itu terlekat lagi pada anggota badan dia. Maka nak disimpulkan dekat sini bahawa membalwa adalah selagi kita mampu lakukan, kita lakukan. JKM mereka mengambil sampel coklat daripada pasaran secara awak sebenarnya, dan orang membuat penyelidikan berkaitan adakah benar coklat Cadbury ini ada DNA khinzir. Jadi jawaan mereka mengeluarkan kenyataan bahawa coklat Cadbury adalah haram dan mengandungi lemak khinzir tanpa pengetahuan daripada pihak JAKIM. Asas suatu makanan adalah harus sebenarnya jika kita terapkan ilah pada makanan tersebut, maka hukumnya adalah haram. Kita pegang pada dia dak ma yang dibuka, ila ma la yang dibuka. Maksudnya kat sini adalah tinggalkan apa yang kamu razim kepada apa yang tidak kamu razim. Ini lama berkaitan dengan isu Cadbury ni lah. So kita pakai pandangan Dr. Mazhar lah. Sebenarnya Dr. Mazhar ni menyangkal apa yang Dr. Yusuf Qadrawi cakap. Dr. Yusuf Qadrawi mengatakan bahawa gelatin DNA babi sebenarnya diperoleh daripada babi, dianggap halal jika melalui proses transformasi. Yang halal ialah perubahan dan pertukaran sesuatu benda kepada suatu benda lain meliputi pertukaran hakikat dan bentuk benda tersebut. Yang menghasilkan empat mazhab ni mengharamkan babi. Beliau juga kata siapa yang ingin mengulas sesuatu hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan tentang apa yang diulaskan. Mazhab
ini membetulkan perspektif masyarakat Melayu di Malaysia mengenai genetik babi. Ustaz Kazim dia tidak sangkalah siapa yang betul dan siapa yang salah. Okay, sebenarnya Dr. Kazim cuma memberi nasihat kepada Dr. Mazhar jangan menuduh menuduh orang sebarangan sebenarnya. Kalau kita tengok kita bukan sahaja berpegang pada satu sahaja pandangan, kita perlulah memegang beberapa pendapat daripada orang lain. Jangan kita tumpu pada satu pendapat sahaja. Itu yang Dr. Kazim memberi nasihat kepada dia. Dan kita perlulah menghormati guru kerana guru itu adalah penyuluh dan pembimbing kita di jalan yang benar. Kesimpulan di sini yang boleh saya simpulkan adalah persidangan fiqh ni, perubatan ni tak tahu bahawa babi itu haram. Namun, itu isunya yang dibahaskan oleh para ulama. Jadi berkaitan biarlah sebenarnya diorang ibaratkan itu. Assalamualaikum, hai. Nama saya Nur Sakinah Fahmi Muhammad Rafi'i dari kelas IPS 1. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang cara penyelesaian berdasarkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Seperti mana yang anda semua tahu, prinsip halal dan haram menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada 11. Namun saya akan mengambil 3 daripada prinsip tersebut yang berkait rapat tentang isu KFB yang mempunyai DNA babi. Seperti keterangan bagi prinsip yang pertama adalah Islam menuntut menandatkan untuk tidak terlibat dengan perkara yang diharamkan dalam Islam. Setiap perkara syubhah di mana yang tidak jelas tentang status halal haram itu dijauhi agar tidak dengan perkara yang diharamkan dalam Islam. Bagi isu KFB yang mempunyai babi, semestinya ramai masyarakat rasa syubhah terhadap status halal tersebut. Jadinya mereka perlulah mengelakkan juga daripada memakan atau membeli barang tersebut. Bagi yang mempunyai keinginan untuk berguna terhadap status halal haram. Prinsip yang keenam, keterangannya adalah hukum halal dan haram merangkumi semua tempat dan masa, di mana Islam mengharamkan sesuatu tidak terkuku kepada sesuatu golongan atau sesuatu individu sahaja, tetapi ia merangkumi seluruh masyarakat yang beragama Islam. Ketika DNA babi yang ditemui dalam KFB menjadi isu, pada saat itu KFB diharamkan sementara bagi menunggu keputusan daripada pihak JAKIM untuk menjalankan siasatan tersebut. Setelah mendapat pengetahuan daripada pihak JAKIM berkenaan status halal KFB, maka seluruh masyarakat Islam di Malaysia dibolehkan untuk makan coklat tersebut. Keterangan bagi prinsip yang ke-10 adalah Allah mengharamkan sesuatu tetapi dengan menggantikan sesuatu yang lebih baik, di mana Allah mengharamkan babi dan menggantikan dengan sumber yang lebih baik. Oleh itu, pihak pengeluar makanan perlulah memandang enteng terhadap penggunaan sumber yang halal agar tidak berlakunya isu seperti KFB yang mempunyai DNA babi. Sekian daripada saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil Akil bin Jamiluddin daripada kelas kita 1A ingin menerangkan tentang syarikat KFB. Syarikat KFB ini dia meluas tau, bukan saja ada di Malaysia, tetapi syarikat KFB ini juga ada juga di negara luar, negara Eropah seperti Itali, Perancis dan lain-lain. Untuk pengetahuan semua, kita nak makan KFB ini halal untuk dimakan kerana telah dihalalkan oleh JAKIM. Baiklah, seperti biasalah ada yang syarikat yang iri hati dengan syarikat yang lebih bagus daripada syarikat mereka. Oleh itu ada yang pihak yang sengaja menimbulkan isu seperti KKM kerana KKM telah membocorkan tentang di dalam KFB mempunyai geng A babi di dalamnya. Maka tertulislah tentang KFB ini mempunyai geng A babi di dalamnya. Okey, oleh disebabkan itu rakyat Islam yang menetap di Malaysia menjadi marah, ragu dan syubhah tentang
untuk makan Cadbury. Oleh hal itu, JAKIM telah memainkan peranan mereka dengan membuat siasatan balik tentang Cadbury ini. Tapi JAKIM membuat siasatan dengan mengambil Cadbury daripada kilang Cadbury sendiri. Tetapi KKM mengambil Cadbury tersebut secara rawak di pasaran. Okey, setelah JAKIM telah membuat ujian semula, JAKIM mendapati bahawa di dalam Cadbury tersebut tiada DNA babi di dalam Cadbury. Kesimpulannya, setelah status halal Cadbury telah dikembalikan oleh pihak JAKIM, rakyat Malaysia tidak perlulah menjadi curiga, ragu-ragu atau syubhah untuk makan Cadbury kerana status halal tersebut telah diberikan oleh JAKIM untuk kita makan. Maka rakyat Malaysia tidak perlulah menjadi ragu-ragu untuk makan Cadbury. Ya, makanlah saja, janji jangan syubhah. Kalau syubhah tu better tinggal je lah kalau rakyat Malaysia syubhah. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perubatan di Eropah ni saya tak tahu bau babi itu haram. Dan hujan je lah. Apa aku cakap ni? Dan Cadbury, maka mereka memboleh menerangkan tentang cara penyelesaian Dah. Tak kira lah. Dah. Kira lah, ya Allah. Kina. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil Akil Bajaruddin daripada kelas DPS 1A. Saya ingin menerangkan tentang kesimpulan syarikat Cadbury. Okey, untuk pengetahuan kita, syarikat Cadbury ini meluas bukan sahaja di Malaysia, tetapi syarikat Cadbury ini ada juga di negara Eropah seperti Itali, Perancis dan sebagainya. Okey, Muhammad ni dia ni kan biasalah di dalam perniagaan ada syarikat yang ini hati dengan syarikat yang lebih bagus daripada syarikat mereka. Oleh itu tercetusnya maka tercetuslah di dalam Cadbury DNA babi di dalamnya. Oleh tak kena tu stop. Setelah status halal Cadbury telah dikembalikan oleh JAKIM, rakyat Malaysia tidak perlulah risau dan rasa ragu-ragu syubhah untuk makan Cadbury kerana mana orangnya? Dia jerawat banyak. Pasal saya agak stres. Kedua,